Sekiranya anda mempunyai kulit jenis sensitif dan mudah alami iritasi, ada habit-habit ataupun sikap-sikap yang baik perlu diamalkan dalam rutin penjagaan kulit anda. Apakah sikap yang baik itu? Saya kupas dalam video kali ini. Hari ini saya nak berkongsi 5 amalan atau habit yang baik yang perlu diamalkan oleh mereka yang mempunyai kulit sensitif ataupun kulit yang mudah alami iritasi. Now, you must be wondering whether or not anda mempunyai kulit yang sensitif. Sebenarnya sukar untuk kita mengetahui sama ada kita ni ada kulit sensitif ataupun tidak, sehingga kita mengalami situasi di mana kita ada kulit sensitif. Contohnya lepas pakai sesuatu produk yang dapati, kulit kita merah-merah, gatal-gatal, merengsa, berjerawat dan seumpamanya ataupun pedih, itu menandakan kulit kita ini jenis sensitif. But penting juga untuk tahu kita ni sensitif dengan apa. Kerana kulit yang sensitif dan mudah alami iritasi ni biasanya akan mengalami sensitivity atau iritasi itu kerana trigger tertentu. Ada benda, ada puncanya. So sometimes the punca ni boleh jadi makanan, sometimes punca boleh jadi produk, malahan banyak punca juga boleh jadi persekitaran. Mengingatkan saya kepada seorang kawan saya yang mana kalau musim jerebu je, kulit dia akan jadi sensitif dan mula merengsa, merah-merah, gatal-gatal dan pedih. So that is the trigger from environment. So once you have acknowledged and recognized that you have sensitive ataupun easily irritated skin, so apa perlu dibuat? So 5 perkara ini yang saya nak kongsikan ini boleh apply ke semuanya ataupun tengoklah satu persatu mana yang sesuai untuk diamalkan oleh anda. Number 1, test first, apply second. Maksudnya, uji dahulu baru sapu pada keseluruhan muka. Ini amalan yang penting sangat untuk mereka yang mempunyai kulit jenis sensitif dan mudah alami iritasi. So, how do we do the action of test first? Kalau kita pergi drugstore atau farmasi atau kita beli produk, untuk mereka yang kulit sensitif ini digalakkan untuk tak beli online lah sebab tak boleh nak test kan. So, bila kita pergi ke kedai yang menjual produk-produk skincare, drugstore lah tu. So, kita kena sapu sedikit dahulu, test first. Di mana kita nak test? Biasanya kita test dekat inner wrist, dekat kawasan dalam ni. Dekat inner wrist ni ataupun belakang telinga ke, dekat area bawah dagu, dekat kita punya ni dekat area atas-atas sikit daripada leher ni. So di situ adalah kawasan di mana kalau kita test dan sekiranya berlaku iritasi, kalau merah-merah, iritasi ni boleh jadi gatal-gatal juga, boleh jadi pedih. So at least lah dia kawasan yang terlindung, tak ada dekat muka kan. So you must always practice test first, apply second. Hanya apabila lepas kita letak dalam tempoh 24 jam tidak berlaku apa-apa keadaan sama ada gatal-gatal, merah-merah, pedih, merengsa, mengelupas, maka bolehlah kita anggap bahawa produk itu selamat untuk dipakai ke keseluruhan wajah. So remember, test first, apply second. Yang kedua, mesti baca label. Mesti baca label. Untuk kulit yang sensitif dan mudah alami iritasi, jangan ambil je apa-apa produk. Mentang-mentanglah baca review produk itu terkenal dan sesuai untuk kulit-kulit retis, ya. Tak semestinya ia sesuai untuk kulit anda. Oleh sebab itu, mesti pandai baca label. Kena tahu baca ingredient. Knowledge is power for those who have sensitive and easily irritated skin. Penting sangat-sangat. So you cannot be lazy and just grab the product. Read the label, kena tengok adakah ia ditulis untuk dry sensitive skin, ada perkataan sensitif, itu petanda yang baik. Kemudian belik lagi produk itu, packaging dia dan tengok bahan-bahan. Ada banyak laman web yang sangat berguna untuk kulit sensitif ini untuk tahu baca. Kena tahu what is the ingredient that makes your skin irritated so that you can avoid that ingredient in your future skincare products yang kita pilih. So, your second habit yang perlu ada adalah read the labels.
Ketiga, praktis ataupun habit ataupun amalan yang baik untuk kulit yang sensitif dan juga mudah alami iritasi adalah go with less. Less is more. Itu adalah amalan yang bagus untuk anda yang mempunyai kulit sensitif dan mudah iritasi. Kenapa? Kita mungkin sangat mudah teruja untuk mencuba pelbagai produk. Maklumlah, ada serum, ada essence, ada sheet mask, ada itu, ada ini. And the product in the market, skincare produk dalam pasaran ni memang sentiasa ada yang baru, yang canggih, yang mengkagumkan, yang mudah membuatkan kita rasa teruja nak cuba. Apatah lagi selepas kita tengok kulit orang lain itu jadi bagus ya selepas menggunakannya. But bear in mind, your sensitive skin may not be able to take all the product. Malah bila pakai produk-produk tersebut boleh jadi kulit jadi lebih kritikal, lebih teruk. So, less is more. Simple skincare routine ataupun rutin penjagaan kulit yang ringkas lebih baik untuk orang yang mempunyai kulit sensitif dan mudah iritasi. Apa tu ringkas? Nak pakai apa? Paling senang, cuci muka, cleanser, pakai pelembap, moisturizer, protect your skin, sunscreen. Itu adalah 3 produk utama untuk kulit sensitif. Yang lain-lain itu produk sampingan. Sehingga anda jumpa ataupun boleh amalkan 3 produk ini secara konsisten. Dapatkan produk yang tak menyebabkan kulit sensitif ataupun alami iritasi dahulu. Janganlah mencuba-cuba produk yang lain. Just these 3 first. Less is more. Number 4, untuk kulit sensitif dan mudah alami iritasi, dengar baik-baik. You must practice cleanliness. Amalkan penjagaan kebersihan diri yang pada tahap yang terbaik. No kompromi tau. Penting sangat. Apa itu amalan penjagaan diri ataupun amalan kebersihan tahap tinggi untuk mereka yang ada sensitif dan easily irritated skin ni? Rumah kena bersih. Sarung bantal, sarung tilam kena kerap tukar. Kita tidak tahu untuk kulit anda, tak tahu sama ada mungkin habuk ke, persekitaran ke, bakteria kuman yang berkumpul dekat cadar-cadar sarung bantal, sarung tilam tu boleh menjadi punca your skin become irritated, become sensitive. Juga pastikan kereta, pastikan udara, perkara-perkara ini semua pastikan bersih. So, cleanliness is your top priority. Sebabnya macam saya sebut tadi, selain daripada trigger ataupun penyebab skin jadi sensitif itu boleh jadi daripada makanan atau produk, boleh juga jadi daripada persekitaran. So keep yourself and your environment, your personal belonging clean. Number 5, the last one also very important, iaitu invest in quality. Saya tak boleh nafikan tahu sebenarnya kulit sensitif dan kulit yang mudah alami iritasi ini adalah kulit yang paling high maintenance. Maksud high maintenance bukan kerana pakai banyak produk, tetapi kerana mereka perlu cari produk yang betul-betul berkualiti tinggi, ya. Dan biasanya produk yang berkualiti tinggi dengan bahan yang bagus dan jenama yang memang dikenali sebagai jenama yang dermatologist tested, all those things, ya. Biasanya harga dia tak murah. Kalau cleanser biasa untuk kulit yang lain-lain boleh pakai cleanser yang harga RM20 ke bawah. Tetapi tak mustahil untuk cleanser ataupun pencuci muka mereka yang mempunyai kulit sensitif ni, dia kena pakai pencuci muka yang mungkin harga dia 3 kali ganda, RM60, 4 kali ganda, RM90, RM120 pun saya pernah tengok produk yang khusus untuk kulit yang mudah alami iritasi ataupun kulit yang sensitif. So, you have to remember this. You have to invest in quality. There's no other choice for orang yang sensitif. Pakai produk yang biasa-biasa mungkin sesuai untuk orang lain kerana mereka tidak ada sifat sensitif. But that does not mean that for sensitive skin itu akan berlaku. So, bukan salah produk tu, tetapi it's your skin that have that problem yang mana tidak boleh cuba produk yang kita panggil murmur, ya. Kenalah pakai produk yang have. Ya Allah, tak biasanya pakai bahasa budak-budak zaman sekarang, muda budi ni. Maklumlah, lanjut usia. But again, invest in quality. Don't be afraid of invest in quality, by the way, because you are only be using minimal quantity of product, 3 produk je. So memang kena invest in quality.
So, glowy girls, glowy guys, ya, 5 ke 5 semua sekali amalan yang saya sebutkan tadi, kalau boleh amalkanlah ya. And remember this, it's not easy to cure. Biasanya kulit yang sensitif dan mudah iritasi ni dia bukan boleh pulih, dia hanya boleh dikawal. So cara nak kawal dia tak lain tak bukan tadi 5 amalan tadi, perlulah jadi amalan yang diamalkan sepanjang masa. Okay? Be calm. Because your skin is sensitive, jangan pula diri sendiri jadi sensitif pula. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.